Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zamri Betembul. Hari ini saya nak bercerita bagaimana uh, uh, permulaan perjalanan saya dalam dunia autism. So bagaimana saya boleh terjebak ke dalam dunia autism ni. Jadi saya harap perkongsian yang tak seberapa ni tuan-tuan dan puan atau penonton masyarakat di luar sana mendapat sedikit maklumat dan pengetahuan dan berguna untuk sesiapa saja sebagai rujukan. Jadi apa yang saya cerita ni mungkin tidak bersesuaian dengan setengah orang. Jadi ambillah pendekatan tengah, di mana mana yang elok diguna, mana yang tidak elok, tidak sesuai, jangan diguna. Jadi apa yang saya kata tak semestinya sesuai untuk semua. Jadi okey, saya akan ceritakan pengalaman pertama bagaimana saya uh, uh, masuk dalam dunia autism ni. Okey. Anak autism saya nama dia Haris, Hariz, lelaki. Sekarang ni dia berumur 19 tahun. Dia didiagnos sebagai autism dan ADHD ketika umur dia 3 tahun. Okay? 3 tahun. Jadi bagaimana permulaan untuk pengesahan tu, itu pun satu kisah. Pada asasnya saya sendiri sebenarnya tidak ada pengetahuan langsung tentang autism dan itu kecacatan yang tidak nampak seperti slow learner, autism, dyslexia. So saya tidak tahu. Yang saya tahu tentang kecacatan adalah yang fizikal, yang nampak di mata. Down syndrome, cerebral palsy, buta, pekak, bisu. So itu yang common pada saya, sebab saya tidak pernah tahu pun ada satu golongan berkeperluan khas autism dyslexia, okay, sebelum ini. Jadi anak pertama saya, Haziq, dia normal. Okay, dia normal, lahir normal dan dia tak ada apa masalah. Dan kemudian dikurniakan anak kedua, Haris. So pada ketika kelahiran dia, so saya bersama isteri di hospital. Dan apabila dia lahir, Haris lahir, dia tidak menangis. Dia menangis sekejap tapi berhenti, lepas tu dia senyap. So dia tidur. So saya ingat dia pada masa tu biasalah, saya rasa macam senang lah jaga dia ni, nampaknya. Jadi apabila dia dalam tempoh bayi tu, 6 bulan pertama, kebiasaannya 6 bulan pertama ni kita akan bagi susu lah kan. Tapi bagi Haris, susu biasa tu tidak cukup. And then kita terpaksa kita sampaikan kita bagi dia Nestum beras cair. Maksudnya bukan susu, kita campur dengan susu, sorry. Jadi bila kita bagi tu baru dia diam, baru dia kenyang. Jadi itu salah satu dia punya ciri dia lah. And then jaga dia di peringkat baby tu, setahun pertama, 6 bulan pertama tu memang tidak ada masalah. Bila kita bagi dia susu, bagi dia makan, dia kenyang, dia tidur. So tidak banyak masalah. And then kemudian sepatutnya, kebiasaannya lah, anak-anak ni bila dia berumur setahun, masuk setahun, menginjak ke setahun atau setahun setengah, dah boleh berbual dan bukan berbual, boleh menyebut, memanggil ayah, ibu,
papa mama, tapi Haris tak begitu. Dan apabila dia boleh kata orang tu merangkak ataupun berjalan di dalam moka, dia sangat aktif, sangat-sangat aktif. Dan pada masa tu uh, dia memang tidak suka bertentang mata dengan kita. Kalau kita agah dia tu, bergurau dengan dia, dan dia mengelak untuk bertentang mata. Dan pada masa tu manalah kita tahulah kan. Dan kemudian apabila dia menginjak ke umur 2 tahun, masih lagi tidak ada bahasa yang boleh difahami, yang dia boleh sebut. Jadi nak kata bisu masih ada suara, bila menjerit macam biasa. Sebab kalau orang bisu dia tak ada suara, nak menjerit pun tak boleh. And then nak kata dia tak dengar apa kita cakap, let's say kalau kita panggil tu dia tak menoleh. Tapi apabila ada sesuatu suara yang keluar daripada TV, and then dia memberi respon, so pendengarannya elok. And then pada masa yang sama, Haris ni dia sangat aktif dan susah nak tidur di waktu malam lah, singkat waktu tidurnya. Kemudian apabila dah 2 tahun lebih tu, wife saya dia rajin membaca. So dia membeli majalah Pak Emma, tiap-tiap bulan dia beli. And then kemudian di dalam artikel tu ada bahagian kanak-kanak tu. So dia tunjukkan kepada saya tentang ADHD. So yang saya tahu ada hyperactive. Itu saja. Jadi isteri saya mengatakan yang anak kita orang ni ada ciri-ciri ni. Jadi saya pun kata, dan bila saya baca, ya betul lah, macam saya mengakui lah ada sesuatu yang sama. Tapi jauh sekali terma autism tu lah lagi. Jadi apabila dia mencapai 3 tahun, sebelum capai 3 tahun, kami membuat keputusan untuk membuat pemeriksaan dengan doktor lah, dengan pakar kanak-kanak doktor. Itu pun sebenarnya adalah atas saranan anak saudara yang bekerja sebagai terapi di salah sebuah hospital kerajaan. Jadi atas saranan tersebut, kita pergi buat pemeriksaan lah, penilaian. Jadi langkah pertama adalah memilih tempat untuk penilaian. Jadi untuk segera, untuk keputusan segera, jadi kami membawa Haris berjumpa dengan pakar kanak-kanak di klinik swasta lah, memang pakar kanak-kanak. Jadi apabila di dalam sesi temu bual tersebut, Haris berinteraksi dengan doktor tersebut. Kemudian untuk beberapa ketika lah, dalam 10 minit gitu, dan memberikan beberapa alat permainan dan melihat dia berinteraksi, dan kemudian duduk bersama kami dan memberi tahu tentang penilaian beliau lah. Dan pada ketika itu dia cuma sebut anak saya berkemungkinan ada autism. Dia cuma cakap ada berkemungkinan ada autism, sebab ciri-ciri yang dinampak itu jelas. Jadi pada ketika itu, perkataan autism adalah yang pertama kali saya dengar. Wife saya juga dengar. Kemudian saya tengok wife saya pun tengok saya, tak tahu apa autism. Dan saya bertanya kepada pakar tersebut mengenai autism, apa tu autism, dan beliau menerangkan seberingkas, tapi tak masuk dalam kepala pun, sebab dalam kepala ni masih duk memikirkan apa itu autism, dan tak pernah tahu pun.
Jadi kemudian soalan seterusnya adalah kepada doktor tersebut adalah apa nak buat. So apabila soalan tu diajukan, doktor itu pause, maksudnya dia berhenti sekejap dalam beberapa ketika sebelum menjawab. Kebetulan pada masa tu di meja beliau ada satu pamphlet, klinik kesihatan keluarga Kempas. So beliau mencadangkan supaya membawa anak saya ke pusat kesihatan tersebut untuk penilaian seterusnya dan kata orang tu membuat pengesahan lah. Okey. Jadi itulah pertama kali saya mendengar perkataan autism, dan pada masa itu saya masih lagi tak tahu berapa berat kondisi autism yang ada pada Haris, dan tidak menganggap autism itu adalah sesuatu yang berkait dengan berkeperluan khas, apatah lagi dalam dia kata cacat. Okey. Jadi itu bagaimana permulaan saya masuk dalam dunia autism. Di video seterusnya saya akan ceritakan tentang bagaimana reaksi ataupun seterusnya bila berada di pusat kesihatan untuk penilaian seterusnya. Okey, kita jumpa lagi selepas ini untuk video yang seterusnya, insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih.